Inilah persoalan di benak orang ramai. Rasanya isu tertunggak bakal tinggal kenangan. Berbagai masalah sosial di balik. Selamat datang ke rancangan Bicara. Malam ini Bicara membawa anda berkenalan dengan seorang pemimpin politik Melayu terkini diangkat menjadi pemegang jawatan dalam pemerintah, iaitu di kalangan hanya segelintir sahaja muka baru yang terus memegang jawatan sejurus selepas memenangi pilihan rayanya yang pertama. Beliau ialah Amrin Amin. Amrin Amin merupakan antara penerima terawal beasiswa Posiswazah MUIZ untuk melanjutkan pengajian peringkat sarjana di Universiti Columbia di Amerika Syarikat. Semasa di sana, beliau begitu cemerlang sehingga menerima pengiktirafan sebagai sarjana Harlan Fiske Stone. Beliau kemudian bekerja selama beberapa tahun di New York dan ini yang beliau katakan semasa diwawancara MediaCorp pada 2007. Saya harap apa yang saya timba di Bandar New York ini semasa bekerja dapat saya sumbang kembali kepada masyarakat di Singapura. Ternyata Encik Amrin mengutarakan janjinya dan apabila pulang ke Singapura, beliau bukan sahaja membina kerjaya dengan firma guaman antarabangsa, malah terus menyumbang kepada kerja-kerja kemasyarakatan dan akar umbi. I would like to introduce Amrin. Pada 2014, Amrin diperkenalkan PAP sebagai bakat yang berpotensi menjadi calon pilihan raya. Pada Ogos tahun ini, beliau didedahkan sebagai calon PAP bagi GRC Sembawang. Perjuangan saya ialah untuk menyumbang untuk membina masyarakat Melayu Islam yang baik dari segi pendidikan, dari segi keuangan, dari segi amalan Islam dan juga masyarakat yang menjunjung budaya dan bahasa kita. Dan kemudian beliau rasmi dicalonkan untuk bertanding di bawah tiket PAP. Para penduduk Sembawang GRC, janji kami ialah untuk berkhidmat untuk anda, bersama anda demi Singapura. Undilah PAP! Dalam episod Bicara ini, kami menyusur perjalanan pemain Melayu terbaru ini dalam arena politik tempatan dan melakukan wawancara dengan beliau daripada semasa berkempen sehinggalah selepas beliau mengangkat sumpah jawatan selaku Setiausaha Parlimen. Assalamualaikum bang. Apa khabar? Alhamdulillah. Dah makan? Dah. Habis, baru habis Makan apa hari ni? 2 kali minum kopi Apa khabar cik? Nama saya Amrin. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik. Baik. Saya baik. Yes. Saya Amrin. Di perantau PAP aja so buat ni. Dan nak makan ke tu. So bagus ni ada tanggal ni. Tanggal apa tu? Tanggal apa tahu? Kalau saya sambung awak. Assalamualaikum. Biasa jumpa ni. Mental betul nak salam. Kau tak buat dia jaga lah buat tu patah bawang kosong. Mira kasih paper ni, kasih encik ni. Sembawang, dia Sembawang GRC kita just open one Sembawang Okey, awak kasih satu, saya pun kasihlah. Yes, okay. Awak biar siang-siang saya dah tampal sini. Bagus. Wah, ada. Don't worry. PAP the best, don't worry. Okey, kalau ada apa-apa No PAP, no Singapore, right? Apa khabar bang? Hai, ni hao. Apa khabar? Dah makan? Apa lagi? Sihat Sihat, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sihat? Dah makan? Dah makan? Dah minum? Satu aja ni. Tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Jangan takut. Kita support. Terima kasih. Doakan nak undi Terima kasih. Sini semua support. Ni Semua support sini. Itu petir ni semua support. Terima kasih. Okey, jalan dulu Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ni hao, aunty. 我是安明，请支持我啊，请做我一票。马来人是，我是马来人。看你是华人。请多我一票啊！身体健康，万事如意，谢谢。我是安明，请支持我啊，请多我一票，谢谢你啊。
身体健康，万事如意。谢谢啊，保重啊。Sorry. Sorry. No problem. You the thunder, I'm the lightning. Yes. You the thunder, I'm the lightning. Only sound. Thank you so much. Baik Amrin, kalau boleh anda kongsi dengan kami ya, sewaktu anda memulakan kempen dan sebagainya ya. Ini kawasan yang boleh dikatakan baru bagi anda ya, mengambil alih daripada R&D ya. Apa agaknya ya, kongsi dengan kami, apa agaknya cabaran-cabaran utama atau kesukaran yang anda hadapi semasa berkempen di sini? Cabarannya pada hari pertama saya rasa agak sukar ya untuk mendekati penduduk yang berbangsa lain yang tidak boleh berbahasa Inggeris atau Melayu. Khususnya orang-orang Cina itu. Saya. Jadi apabila walaupun ramai anggota akar umbi yang boleh membantu saya, tapi saya rasa hubungan itu tidak begitu mesra apabila saya berbahasa Inggeris dan diterjemahkan ya. Tapi saya mempelajari sedikit tentang bagaimana untuk kata how are you, apa khabar, sudah makan ke belum, dan juga mengucapkan selamat atau mendoakan supaya mereka sihat. Jadi apabila saya berbahasa Mandarin, mereka amat gembira ya. Jadi seolah-olah pintu hati itu terbuka dan mereka berkata, oh awak sudi berbahasa saya, awak sudi ambil berat tentang budaya saya, tradisi saya, dan senyuman yang terukir itu ikhlas. Dan saya sangat gembiralah dengan sokongan yang mesra itu, dan mereka akan berkata, ha, awak orang Melayu? Wah, awak boleh berbahasa Mandarin? Wah, saya sangat gembira, saya sangat besar hati. Orang Melayu sekarang sudah berubah. Ya, mereka pandai-pandai, pintar orangnya, dan saya sangat gembiralah kerana saya rasa itulah masyarakat kita yang sebenarnya, itulah gambar masyarakat kita sekarang, dan itulah yang harus kita tonjolkan dan tunjukkan kepada masyarakat secara amnya. Tak maaf kita kena berhenti sekejap kerana saya terpaksa rush to Fullerton kerana ada rapat PAP dan di sana saya akan berucap tentang kepentingan kita untuk mengundi PAP di pilihan raya akan datang. Dan ini adalah satu perkara yang penting lah, dan saya rasa rapat umum ini ialah satu-satu yang amat dinanti-nantikan lah. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi, Cik Amrin. Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya akur tentang hasrat masyarakat kita. Masih banyak yang boleh kita perbaiki bersama. Saya seorang anak Melayu Islam Singapura. Namun, renungkanlah sama ada kebajikan masyarakat minoriti dapat terus terjamin dengan pasukan PAP yang lemah atau dengan sebuah pasukan yang sangat tertekan untuk memancing undi. Adakah sistem 2 parti atau 3 parti dapat memenuhi aspirasi masyarakat minoriti? Tentu sekali tidak. Ng Chi Meng, Ong Ye Kang, Ji Hong Tat, many others. Amrin. People who can make a contribution, people who have potential, people who will show their commitment and prove themselves, and in due course will be able to form that bond with you, with your children. Saya Syira Jusni, juara Anugerah Screen 2010, dan saya ada misi. Saya akan berada di kawasan barat Singapura untuk mencari muka-muka baru Suria. Adakah anda muka baru yang kami cari? Dilahirkan tanpa keupayaan untuk makan atau bercakap, hidup Syawal satu cabaran hebat, namun ibunya tidak pernah patah semangat. The first words I like to hear is, Mami, I love you. It all starts with you. You can change the lives of those in need. Semua sumbangan dari talian Telepol akan disalurkan langsung kepada penerima cabaran Presiden. Presiden Star Charity 2015 secara langsung Ahad 18 Oktober 7.30 malam di saluran 5. Home. It means different things to all of us. It's a house, it's a city, it's the country we live in or the people we live with. We'll do anything to protect it, and if we lose it, do anything to find a new one. But there's one home 7 billion of us share, and if we're going to solve its problems, we have to do it together. Now, there is a plan for home.
Apa yang membuat KFC menjadi kesukaan ramai? Kami sediakan ayam segar sepanjang hari, setiap hari dengan KFC Original Recipe untuk anda. Khas untuk penonton Suria, mulai sekarang hingga 21 Oktober, nikmati 12 keping ayam istimewa KFC dengan harga $28 sahaja dan dapatkan sebotol Pepsi 1.5 liter secara percuma. Sertakan kod KFC Suria Special jika anda memesan secara online, aplikasi atau hotline. Sorry. Hello, how are you, sir? What's your name? My name is Amrin. Amrin. Yes. She's replacing Iron Lee. This roller shutter you win, you put the roller shutter for me. 20 years, this roller shutter must be replaced roller shutter. Red cat at night enter. Oh, I see. Then I hire extra worker. Management every year 2 time change. It's very difficult to handle with them. You get 2 time every year 2 years. Complain, nothing go up. So you win, you recommend for us roller shutter. Thank you. We support PAB, you know. You ask Vikram. Thank you so much. Thank you. But next time don't text us so much lah. Dah jumpa pergi Ozimbot. Saya ingat haraplah Encik tolonglah saya. Okey, nanti lepas pilihan raya, Cik jumpa saya akan tuliskan surat. Kita tengok kita usahakan ya. Terima kasih. Okey, terima kasih Jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik, apa khabar? Assalamualaikum, baik. Kami datang rumah saya malam. Malam tu hari tu. Dapat ini anak saya jual. Tapi kita tak ada rumah. Anak saya dah jual tuan rumah tu. Tinggal dia nak pindah, saya tak nak ikut dia. Dia dekat Jurong. Saya ingat tentang kes makcik dengan pakcik lah, tentang rumah, pasal masalah perumahan lah. Cik jangan sedih-sedih Cik. Ya, kita akan cuba bagaimana kita boleh usahakan masalah ini ya. Kita doakan sama-sama tabah hati ya. Anak-anak ada masalah sendiri ya. Diorang ada masalah sendiri, diorang ada apa pun diorang nak buat tu adalah hal, mungkin diorang ada masalah tersendirilah ya. Cik jangan sedih-sedih ya. Kita cuba bagaimana kita boleh selesaikan masalah ini. Nanti Cik jumpa saya lagi tempat sama, saya akan berusaha ya. InsyaAllah. Ya. Tapi Cik jaga diri, Cik jangan sedih-sedih ya. Kita dah nak keluar tapi tak tahu kat mana kita nak pergi. Bila siang-siang dah cakap rumah dah jual. Habis kita cari hutan atau apa benda. Tapi kita nak duduk mana sekarang? Itu masalahnya. Kalau macam itu senang saya taruh barang-barang kat berdek. Cik jumpa saya nanti minggu hadapan. Kita lihat bagaimana kita boleh bantu pasal dah jual rumah ni semua ni agak serius lah ya. Kita akan cuba. Tapi yang penting jaga diri, jangan sedih-sedih. Kita cuba berusaha ya sama-sama. InsyaAllah. Okey. Kan saya tepak lagi ya. Okey, saya jalan dulu Terima kasih. Encik Amrin, saya perhatikan bahawa ramai di kalangan para pengundi yang anda jumpa di pasar, di tempat-tempat makan, mereka meluahkan pelbagai rasa di dalam hati mereka dan juga pelbagai aduan yang mahu mereka ketinggalkan kepada anda ya. Mungkin luahan bagaimana yang pernah anda dengar yang begitu menyayat atau menyentuh hati anda? Antara luahan yang menyayat hati dari penduduk ialah tentang isu-isu perumahan. Saya amat sedih apabila mendengar tentang ibu bapa yang ada masalah dengan anak-anak mereka dan mereka tak ada rumah sendiri dan mereka selepas pergaduhan atau perselisih fahaman mereka mencari rumah sewa ya. Dan mereka tak ada tempat untuk tinggal kerana hubungan itu sudah tidak baik ya. Saya rasa inilah satu perkara yang saya rasa masyarakat kita harus pantau ya, kerana kita harus menghargai ibu bapa kita, orang tua kita, menghormati mereka. Inilah budaya kita. Melihat mereka apabila mereka meluahkan isi hati mereka, mendengar luahan mereka, saya rasa amat sedih. Tapi ia juga menguatkan azam saya untuk cuba menangani masalah ini sebelum ia menjadi satu masalah yang lebih besar. Banyak yang boleh kita lakukan. Contohnya kesedaran ya tentang pentingnya kita mengatur belanjawan kita, membuat persiapan semasa persaraan. Ini termasuk wang CPF. Ini termasuk mengada rumah sendiri dan tidak menumpang jika boleh ya. Ini adalah satu cara-cara yang kita boleh
mengelakkan supaya kita sentiasa dapat hidup berdikari. Ini adalah satu perkara yang saya rasa amat penting dan ini menguatkan azam saya untuk sama-sama mempersiapkan masyarakat kita untuk bersedia apabila masa persaraan mereka. Memang jika kita hanya berfikir secara masa pendek, jual rumah, dapat duit rumah, senang, boleh pergi sana, pergi sini. Tapi apakah akan terjadi apabila umur dah 70 tahun, 80 tahun dan jika ada masalah? Ya. Masalah itu tetap ada, di semua keluarga ada perselisih fahaman dan ini. Tapi situasinya lebih susah ya jika kita tidak ada rumah sendiri, jika kita tidak ada pendapatan sendiri ya. Ini adalah satu perkara yang saya rasa amat penting untuk masyarakat kita untuk sentiasa berfikir masa panjang dan menyiapkan diri untuk masa persaraan. Lagi-lagi apabila masyarakat kita ini semakin menua. Encik Amrin, ini hari ke-9 dan terakhir ya, parti-parti politik berkempen untuk pilihan raya. Kita akan mengundi 2 hari lagi. Apakah ini merupakan tugasan anda yang paling sukar, yang paling berat sekali sebagai seorang aktivis politik dan juga seorang aktivis sosial? Ia adalah 9 hari yang amat mencabar, tapi ia juga 9 hari yang menguatkan azam saya untuk membantu dan juga ia mengingatkan saya tentang kehidupan saya dari semasa saya kecil, dari keluarga sederhana, tentang cabaran-cabaran yang dihadapi semasa saya kecil dan inilah kehidupan seharian masyarakat kita. Apabila saya mendengar luahan ini, mendengar mereka, ia mengimbas, ia membuat saya mengingatkan tentang kehidupan saya semasa saya kecil dulu, dari keluarga sederhana, pengorbanan ibu bapa dan juga sekarang ya ada di antara keluarga saya yang menghadapi cabaran-cabaran yang sama dan ia menguatkan azam saya untuk memperbaiki situasi, untuk menolong, untuk membantu supaya mereka juga dapat meraih peluang yang saya ada sekarang ini. Ibu bapa saya sendiri telah melakukan beberapa pekerjaan ya. Bapa saya seorang technician dan juga memandu teksi pada waktu malam. Ibu saya juga dari latar belakang sederhana ya. Beliau pendidikan tidak begitu tinggi dan beliau bekerja sebagai production operator semasa itu dan beliau pernah diberhentikan kerja ya. Saya ingat ya masa itu situasinya agak muram ya. Kita khawatir kerana semasa itu saya sekolah menengah dan banyak factory-factory tutup untuk ke negara lain ya. Dan saya ingat ibu saya sangat khawatir dan tapi mereka sentiasa menonjolkan wajah yang ceria ya supaya kita tidak terjejas. Dan juga saya ingat ya semasa saya kecil dahulu ibu saya mengambil banyak pekerjaan seperti jaga-jaga anak orang, menjahit, kait-kait mengait dan kecil-kecil ya saya kadang-kadang dipesan ibu untuk hantar jahitan-jahitan ini, kuih muih ya kepada rumah orang-orang yang menempah ya. Dan inilah satu ini menyayat hatilah apabila saya bertemu dengan penduduk dan mereka memberitahu saya tentang situasi mereka sekarang ini, kesempitan itu. Jadi saya faham ya, kerana itu adalah kehidupan saya ya. Ini adalah satu pengalaman saya dan bukan satu yang saya baca di surat khabar, satu teoretikal. Ini adalah satu perkara yang benar yang saya telah mengalami sendiri dan saya rasa boleh kita mengatasi masalah ini ya. Ya, kita harus berpijak di bumi yang nyata dan cuba ya sedaya upaya untuk mengatasi masalah ini. Tapi amatlah penting juga untuk pemerintah untuk sama-sama menolong keluarga yang sedang berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka. Inilah satu azam kuat bagi saya dan saya akan mencuba ya untuk menolong. Assalamualaikum. Hi. How are you? Thank you. How are you? Very good. Thank you. Hello. Assalamualaikum. Thank you. Hello. Nice to meet you. Harus kita menghormati pihak pembangkang, tidak kira latar belakang mereka dan kita harus mengalu-alukan ya kehadiran mereka dan hasrat mereka untuk membentangkan visi dan program mereka untuk masyarakat ya.
pilihan raya ini ialah untuk masyarakat. Bukan untuk menghancurkan, memusnahkan pihak pembangkang. Ini harus jelas. Ini adalah untuk penduduk dan kebajikan mereka. Saya Imam Shah dari Anugerah Screen 2006 dan saya ada misi. Saya akan berada di kawasan bandar Singapura untuk mencari muka-muka baru Suria. Adakah anda muka baru yang kami cari? Was that a goal? Don't know. The screen is not sharp also. Hey everybody. Hey, you're Suhaimi. Hello. Are you enjoying the football match? If only we can see the action on TV. Oh, don't worry. I can help. I will upgrade your TV to digital TV. Number 1, if you are using a TV which is not digital ready, just connect the antenna to the set-top box with the antenna cable. Then connect the set-top box to your TV with the HDMI cable or a 3-colored AV cable depending on your TV's connection ports. If you are using the set-top box, make sure to select HDMI or AV using the source button. Then use the set-top box remote control to scan and control the TV channels. Number 2, if your TV is digital ready, it's super easy as your TV has a built-in DVB T2 tuner. You just need to connect the antenna to your TV with the antenna cable. After all the connections are done, scan the digital TV channels by following the on-screen instructions. To know if a TV or a set-top box is digital ready, simply look out for these digital TV consumer labels when buying the equipment. Wow, the TV so clear now. There goes number 17. For more information, visit mediacorp.sg/digitaltv. In partnership with Samsung, SUHD TV, the world's #1 TV brand for 9 years. Apa yang membuat KFC menjadi kesukaan ramai? Kami sediakan ayam segar sepanjang hari, setiap hari dengan KFC Original Recipe untuk anda. Khas untuk penonton Suria, mulai sekarang hingga 21 Oktober, nikmati 12 keping ayam istimewa KFC dengan harga $28 sahaja dan dapatkan sebotol Pepsi 1.5 liter secara percuma. Sertakan kod KFC Suria Special jika anda memesan secara online, aplikasi atau hotline. Residents of Sembawang GRC. Dengan rendah hati, terima kasih kepada semua penduduk GRC Sembawang kerana mandat yang kukuh ini. Janji kami ialah untuk terus berkhidmat untuk Singapura. Kepada mereka yang tidak mengundi pasukan PAP, kami akan terus berkhidmat untuk anda dan akan terus berusaha untuk mendapat sokongan anda. Marilah kita bersatu. Majulah Singapura! Di kalangan barisan pemimpin muda saya melantik Amrin Amin sebagai Palsek Setiausaha Parlimen di MHA. Amrin adalah pemegang jawatan yang termuda sekali dalam kabinet ini. 37 tahun. Beliau memiliki keinginan yang kuat untuk berbakti kepada masyarakat. Saya harap jawatan barunya ini akan menjadi satu permulaan bagi sumbangan yang lebih besar di hari muka. I, Amrin Amin, being chosen and appointed as Parliamentary Secretary of Singapore, do solemnly affirm that I will at all times faithfully discharge my duties as Parliamentary Secretary according to the law and to the best of my knowledge and ability without fear or favour, affection or ill will. Pertama sekali Encik Amrin Amin ya, tahniah di atas pelantikan anda selaku Setiausaha Parlimen MHA ya sebentar tadi. Yang kebetulan jatuh pada hari lahir anda yang ke-37 ya. Semestinya saya kira ni hari lahir anda yang paling istimewa sekali. Ya, saya rasa-rasa gitu jugalah ya, hari istimewa, tapi saya tak pilih ya tarikh ini ya. Ia satu hari yang amat istimewa dan saya rasa susahlah untuk dilupakan ya hari ini. Kebetulan ya? Kebetulan ya, secara kebetulan. Encik Amrin ya, segala usaha dan juga penat lelah anda ya selaku seorang aktivis masyarakat, aktivis akar bumi nampaknya sampai ke muncaknya hari ini ya.
Apa komen anda? Semasa saya bergiat dalam kerja akar umbi, saya tidak ada aim atau matlamat ya untuk sampai ke hari ini. Saya rasa apabila kita menyumbang berbakti kepada masyarakat, harus sentiasa ikhlas ya, yang tidak mengharap sesuatu jawatan atau sesuatu hadiah ya. Saya rasa itulah penting, ialah niat dan juga keikhlasan itu adalah satu perkara yang penting. Jadi jika Cik Daud tadi kata tentang kemuncak, saya rasa itu kurang tepatlah ya. Ini adalah satu saya rasa satu titik permulaan ya, dan saya dengan rendah hati menerima cabaran ini dan tanggungjawab yang berat ini, dan saya harap semua dapat memberi sokongan kepada anak muda inilah yang baru-baru nak berjinak dalam arena politik. Encik Amrin, apa dia bidang tugas anda ya selaku Setiausaha Parlimen MHA ini? Saya rasa masih terlalu awal ya untuk membentangkan peranan saya secara terperinci dan tanggungjawab saya ya. Tapi secara amnya ada berbagai cabaran ya di masyarakat kita sekarang ini. Jika kita lihat ya, jenayah siber semakin berleluasa dan juga jenayah rentas sempadan serta kes-kes ekstremisme ya di Singapura ini. Baru-baru ini kita lihat ya belia-belia yang terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang kurang baik ya. Dan ini adalah satu perkara yang harus kita tangani. Dan sebagai seorang anggota kabinet yang paling muda ya, saya rasa ini adalah tanggungjawab saya untuk mendekati belia, untuk sentiasa memberi mereka harapan dan juga melibatkan mereka, mengajak mereka melibatkan diri dalam kerja masyarakat atau memberitahu mereka yang mereka tidak keseorangan, dan masyarakat ini sentiasa terbuka untuk mereka ya. Jadi saya ingin mengadakan dialog-dialog dan berjumpa dengan belia-belia dan mendekati mereka. Encik Amrin, anda juga disebut beberapa kali oleh PMD ya sebagai merupakan di kalangan pelapis ya bagi kepimpinan seterusnya. Malah anda juga menyatakan ya percaya bahawa anda akan menjadi menteri pada masa depan. Apapulah kata Amrin Amin. Kasih chance lah sikit. Saya baru nak bermula ya dalam arena politik ini. Ini pelantikan hari ini adalah satu titik permulaan ya. Yang penting pada saya ialah untuk cuba sedaya upaya ya untuk memenuhi aspirasi masyarakat, untuk melakukan tugas sebaik mungkin ya. Itu satu perkara yang penting, niat dan keikhlasan itu. Dan kita harus berbakti. Prinsip yang saya pegang ialah untuk berbakti dan cuba menyumbang tenaga dan tidak mengharapkan jawatan atau hadiah ya. Itu satu perkara yang penting. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri telah mengatakan yang pembaharuan pucuk pimpinan itu adalah satu perkara keutamaan ya. Siapa yang akan menyandang jawatan itu pada pendapat saya ialah keputusan Perdana Menteri ya, dan juga terpulanglah kepada masyarakat ya, siapa yang mereka selesa dengan dan yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat ya. Tapi buat masa kini saya rasa penting untuk saya cuba sedaya upaya dan dengan rendah hati ya menerima tanggungjawab yang berat ini. Dan juga ini adalah satu perkara yang mungkin masih jauh ya dan tidak terlintas di fikiran saya. Dan akhir sekali ya, daripada mulut anda sendiri ya, siapa sebenarnya Amrin Amin ini? Saya orang biasa-biasa saja. Senang ketawa, senang senyum. Senyum tu sedekah kan. Dan saya suka bertemu dengan orang dan berbual-bual lah ya. Itulah saya. Baik, Encik Amrin Amin, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita kali ini. Terima kasih Cik Daud. Boleh ditonton melalui catch up di toggle.sg.
Bersama Heliza Helmi, Diana Amir dan Norimi untuk mengupas trend-trend terkini, terutama sekali bagi anak-anak remaja zaman sekarang. Mistik ini juga menggambarkan anak muda yang tinggal di kota besar. Pascal fiksi ni, dia tak macam benda-benda lain sebab dia adalah satu lifestyle juga. Saksikan siri terbaru Sis, Semangat, Intelek, Swadaya. Setiap Isnin 10.30 malam hanya di Suria.